Kemahiran proses sains bersama Cikgu Arini, guru sains anda. Hari ini, Cikgu akan bincangkan kemahiran proses sains inference. Inference merupakan salah satu daripada 12 kemahiran proses sains yang perlu kamu pelajari. Jadi, hari ini kita akan selongkarkan apakah itu inference. Okey? Sebentar lagi cikgu akan terangkan kepada kamu apa itu inference dan macam mana cara nak menjawab soalan inference. Okey. Inference. Apa itu inference? Inference ialah kesimpulan awal, iaitu membuat kesimpulan awal yang munasabah. Faham tak maksud munasabah di situ? Membuat kesimpulan awal yang munasabah, iaitu asalkan logik boleh diterima dan yang mungkin benar atau tidak benar. Benar atau tidak benar itu lain cerita, tapi mesti logik dulu, mesti munasabah untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Okey, cikgu akan jelaskan secara terperinci apa itu inference. Okey? Kita lihat. Iaitu memberi alasan atau sebab bagi pemerhatian. Kita bagi alasan. Kenapa jadi macam ni? Kerana apa? Itu alasan. Okey? Sebelum jawab inference, tanya pemerhatian dahulu. Kenapa terjadi seperti itu? Faham? Contohnya, pokok itu mempunyai daun yang sedikit. Okey. Inference tu pemerhatian. Inference kita tanya, kenapa pokok itu mempunyai daun yang sedikit? Iaitu cikgu kata tanya pemerhatian dulu, baru kita jawab inference. Okey? Okey, barulah jawab inference mula dengan kerana atau sebab. Kenapa cikgu suruh mula dengan kerana atau sebab? Nak mengukuhkan ayat kamu dan supaya kamu senang faham. Bila memberi alasan, mesti kita bagi sebab. Kenapa kamu lambat datang sekolah? Alasan dia mesti awak bagi. Kerana ayah saya membawa kereta dengan perlahan. Okey, boleh? Mesti ada pemerhatian, baru ada sebab, dan sebab alasan tu mula dengan kerana. Faham? Tak tulis kerana pun tak apa, tak tulis sebab pun tak apa, betul. Tapi nak mengukuhkan ayat dan menyenangkan kamu untuk memahami dan memberi alasan. Okey? Contohnya, pemerhatian. Ali tidak datang ke sekolah. Dan cikgu pun tanya, kenapa Ali tidak datang ke sekolah? Pemerhatian cikgu tadi, Ali tidak datang ke sekolah. Bila cikgu nak bagi sebab, ataupun kamu nak bagi sebab, kenapa Ali tidak datang ke sekolah? Okey, sebab yang diberi adalah kerana Ali sakit perut. Kalau awak kata Ali sakit perut saja pun dah boleh, tapi macam kurang menyengat sikitlah ayat dia. Okey? Okey, dan jawab soalan sains tak sama seperti jawab BM, mengulangi soalan. Terus mula dengan kerana. Faham? Okey. Apa saja alasan asalkan logik dan berdasarkan fakta sains. Okey. Mengikut fakta sains untuk soalan sains dan untuk situasi biasa, ikut situasi biasa. Contohnya, awak dalam perjalanan dari Kuantan ke Kuala Lumpur. Perjalanan laju, tiba-tiba sampai di Temerloh, kereta awak terpaksa dibawa dengan perlahan. Ayah kamu terpaksa memperlahankan kenderaan bila sampai Temerloh. Jadi pemerhatian di situ terdapat kesesakan lalu lintas di hadapan. Betul? Okey. Inference dia, alasan dia,
Sebab apa ada kesesakan lalu lintas di hadapan? Jalan jam di hadapan. Okey, kenapa jalan jam di hadapan? Faham? Okey, jadi awak boleh bagi alasan asalkan logik. Kerana di hadapan berlaku kemalangan jalan raya. Logik ke tidak logik? Logik. Okey. Kerana di hadapan ada pemeriksaan polis. Logik tak logik? Logik. Kalau ada pemeriksaan polis, kereta terpaksa diperlahankan. Okey? Katakanlah kamu bagi alasan kerana di hadapan ada orang sedang menari di atas jalan. Logik ke tak logik? Tak logik kalau ada orang menari di atas jalan. Jadi, boleh tak dijadikan alasan? Tak boleh dijadikan alasan. Faham? Faham ke tidak? Okey. Seterusnya, sebelum menulis inference, pastikan ianya berdasarkan pemerhatian. Mesti awak tahu dulu pemerhatian, baru boleh jawab inference. Tak boleh main hentam. Soalan kata tuliskan inference kamu. Awak terus inference kerana apa-apa. Tapi awak tak tahu pemerhatian apa. Mesti sebab apa berdasarkan pemerhatian. Okey? Ali sakit perut. Pemerhatian kita, Ali selalu pergi, Ali kerap ke tandas pada hari ini. Jadi tu pemerhatian kita. Bila nak bagi inference, kenapa Ali kerap ke tandas pada hari ini? Kerana Ali sakit perut. Faham? Okey. Seterusnya, jika pemerhatian tidak diberi, guna cara yang telah dipelajari untuk menulis pemerhatian. Sebelum ini kita dah belajar macam mana nak buat pemerhatian. Jadi, kamu tulislah pemerhatian sendiri. Walaupun soalan tu tidak memerlukan pemerhatian, tetapi dia soal inference, kamu kena cari pemerhatian terlebih dahulu. Dan tulislah di mana-mana ruang kosong di atas kertas supaya senang kamu nak buat inference. Jelas? Okey. Seperti pemerhatian, inference juga mesti ada berbanding jika lebih dari satu. Jikalau tak ada perbandingan, jawapan awak salah, tak dapat markah. Okey? Jelas? Okey. Jawapan inference mesti sebut perkara yang tidak boleh dilihat dalam soalan. Iaitu yang tersirat, bukan yang tersurat. Dia tak nampak dalam soalan. Kalau nampak dalam soalan, itu dah jadi pemerhatian. Okey? Sekarang, kita lihat contoh inference. Sekarang, cuba lihat rajah ini. Nampak tak? Pokok tu. Okey. Mula-mula, kita lihat semula. Tumbuh. Lepas tu, dia bergerak ke arah mana? Ke arah lubang. Tumbuh, bergerak ke arah lubang. Okey, betul tak? Soalan kita, tuliskan satu inference. Dia tak bagi pun pemerhatian. Tapi, walaupun tak bagi, kita tulislah pemerhatian di mana-mana. Baru kita boleh jawab inference. Tulis dulu pemerhatian. Nampak tak pemerhatian? Apa yang akan berlaku di akhir eksperimen? Di akhirnya pucuk pokok bergerak ke arah lubang. Pada mula dia bergerak ke arah lubang lagi. Tak kan? Kita tengok mula-mula semula. Tak tumbuh lagi kat lubang. Akhirnya dia bergerak ke arah lubang. Jadi pemerhatian kita ialah pucuk daun pokok bergerak ke arah lubang. Faham? Ada berbanding ke tak ada? Tak ada. Sebab hanya ada satu. Cikgu kata kalau ada lebih daripada satu baru ada berbanding. Okey. Macam mana kita nak jawab inference? Nak jawab inference, cikgu kata tadi, tanya pemerhatian. Kita tanya, kenapa pucuk daun pokok bergerak ke arah lubang? Baru kita fikir, kenapa? Mesti kita jawab, kerana. Betul tak? Kenapa pucuk pokok bergerak ke arah lubang? Kerana apa dia bergerak ke arah lubang? Siapa boleh jawab? Kerana apa dia bergerak ke arah lubang? Kerana pucuk daun pokok bergerak
balas terhadap rangsangan cahaya matahari. Faham? Faham tak? Itulah cara nak jawab inference. Okey, kita lihat lagi contohnya. Okey, sekarang kita lihat contoh pemerhatian dan inference. Okey, lihat contoh satu ayat. P ni cikgu buat P adalah untuk pemerhatian, I adalah untuk inference. Tiada bayang-bayang terbentuk apabila objek X digunakan berbanding objek yang lain. Inference, kerana objek X adalah bahan luksina berbanding bahan yang lain. Itu cara nak jawab inference dengan pemerhatian. Okey, pemerhatian P yang ni pula. Manusia terapung di bulan berbanding di bumi. Inference, kerana di bulan kurang tarikan graviti berbanding di bumi. Okey, yang ni tumbuhan Z mati berbanding tumbuhan yang lain. Inference, kerana tumbuhan Z tidak mendapat air berbanding tumbuhan yang lain. Okey. Bentuk X boleh menampung lebih banyak buku berbanding bentuk Y dan Z. Inference tanya, kenapa bentuk X menampung lebih banyak buku? Okey, kerana bentuk X paling kukuh berbanding bentuk yang lain. Okey. Bola besi tidak dapat melepasi gelung setelah dipanaskan. Yang ni ada berbanding? Tak ada. Jadi inference pun tak ada berbanding. Kerana bola besi mengembang apabila menerima haba semasa dipanaskan. Okey, ni adalah contoh-contoh ayat bila kita nak jawab inference, pemerhatian dan inference. Sekarang kita lihat contoh satu dahulu. Gambar rajah ini telah cikgu gunakan semasa penerangan cikgu dalam menjawab KPS memerhati. Kita lihat ya contoh satu, sebab ataupun inference. Okey. Dia tak bagi ayat kan? Tapi walau tak bagi ayat, kita boleh cari PM, PB dan PML. Dan penting untuk kita cari PB, PML, PM. Okey? Kita cari PM, kita cari PB, kita cari PML. Tapi ayat tak ada. Sebelum ni cikgu terang garis kata kunci ayat. Tapi tak apa. Kita tengok dulu. PM. Cari yang tak sama. Apa yang tak sama di antara bikar A dengan bikar B? Tak sama, bikar B ada minyak, bikar A tak ada minyak. Betul tak? Jadi, bila tak sama adalah PM. Kan? Tapi kita tak boleh. Boleh tak kita buat minyak? Sebab minyak tidak memberi, bukan yang minyak yang membezakan dalam eksperimen ini. Ya? Apa yang membezakan? Udara. Bila ada minyak, udara tak boleh masuk. Tak ada minyak, udara boleh masuk. Jadi minyak di sini memberi kesan kita guna kepada udara. Minyak adalah kaitan dengan udara. Jelas? Okey, kalau kotak hitam kait dengan cahaya matahari. Okey. Cuba lihat. Jadi PM kita kehadiran minyak, PB kita mesti kita nak tengok apa akan berlaku di akhir eksperimen. Apa akan berlaku di akhir eksperimen? Satu ikan mesti mati, satu ikan mesti hidup. Satu hidup, satu mati, kita guna jangka hayat. Objeknya adalah ikan. PML pula yang sama. Nampak tak? Ikan sama, betul tak? Jenis ikan, saiz ikan, kuantiti air, banyak boleh sama. Tapi cikgu tulis satu je untuk sini ya. Okey, seterusnya kita lihat. Berdasarkan pemerhatian, tuliskan inference. Tuliskan inference. Okey, bila nak tuliskan inference, kena tahu pemerhatian. Okey, dia kata tuliskan inference. Bermaksud dia suruh cari inference. Bila suruh cari inference, kita kena tahu pemerhatian. Okey, pemerhatian cikgu kata rujuk kepada PB. Betul tak? PB adalah jangka hayat ikan. Tapi nak tulis macam ayat cikgu tu, PB tambah apa, siapa, di mana, bila. Tak sesuai bila jangka hayat ni. Dia macam tak boleh nak guna. Jangka hayat tak sesuai, kita nak guna paling. Okey, cerita jangka hayat hidup mati kan? Okey, jadi kita terus je.
Didapati ikan, inilah kita buat ayat sendiri tapi berdasarkan fakta yang betul. Didapati ikan, kita mesti kaitkan dengan PB. PB jangka hayat. Jangka hayat adalah hidup atau mati. Didapati ikan dalam bikar B mati. Kita boleh juga jawab ikan dalam bikar A hidup. Boleh. Tak salah. Ikan dalam bikar B mati berbanding ikan dalam bikar A. Faham? Tapi kalau buat yang depan ni, didapati ikan dalam bikar A hidup, mesti ada berbanding ikan dalam bikar B mati. Faham? Tapi cikgu tulis satu sahaja. Tapi boleh belaka. Kamu nak tulis A hidup atau B mati, boleh juga. Nak tulis B mati, A hidup pun tak kisah. Mana-mana kamu nak tulis boleh. Tapi mesti ada perbandingan. Okey, jelas? Okey, dia nak inference. Bila nak inference, kena tanya apa? Cikgu kata kena tanya pemerhatian. Macam mana nak tanya? Bubuh situ kenapa? Kenapa didapati ikan dalam bikar B mati? Kenapa ikan dalam bikar B mati? Jadi, terus kerana. Masih kerana apa dia mati? Masih ada sebab kan? Kita sakit perut pun ada sebab kan? Kita sakit perut sebab makan nasi basi. Makan apa? Makan jeruk yang banyak. Mungkin ada sebab. Kita sakit perut sebab tak makan nasi, perut kosong. Semua ada sebab kan? Kejadian mesti ada sebabnya. Jadi, didapati ikan dalam bikar B mati. Kalau kita guna bikar B dahulu, inference kita pun mesti bikar B. Faham? Kalau kita guna bikar A, inference kita mesti bikar A dahulu. Jelas? Ikut kepada pemerhatian kita. Okey. Agak-agak awak, kenapa ikan dalam bikar B mati? Cikgu dah terangkan itu hari. Nak buat inference, rujuk kepada PM. Nak buat pemerhatian, rujuk kepada PB. PM kita adalah kehadiran udara. Jadi, bila ada minyak, tadi cikgu cakap udara ada ke tak ada? Tak ada, kan? Jadi, kalau dijawab macam ni, betul tak? Kerana dalam bikar B ada minyak. Dia mati sebab ada minyak. Betul ke salah? Betul ke salah? Salah. Okey, salah. Kenapa salah? Sebabnya, kita kait dengan minyak tu. Apa kesan minyak kepada ikan tu? Ikan tu mati sebab ada minyak ke? Bukan. Ikan hidup atau mati mesti ada udara kan? Betul tak? Ikan nak hidup mesti ada udara. Jadi, dia mati bukan sebab ada minyak. Sebab, okey, berbanding dalam bikar A. Oh, tambah berbanding pula. Betul ke salah? Ada berbanding sebab ada dua. Cikgu cakap lebih daripada satu, kena ada berbanding. Okey, tambah berbanding. Kerana dalam bikar B banyak minyak, ada minyak berbanding dalam bikar A. Agak-agak betul tak? Tambah berbanding. Tetap salah. Sebab apa salah? Sebab dia menggunakan fakta yang salah. Cikgu kata mesti guna fakta yang betul. Okey, boleh? Jadi kerana dalam bikar B ada minyak, salah. Sebab apa salah satu salah? Tersurat jelas dalam gambar rajah ada minyak. Cikgu kata inference yang tak ada dalam gambar rajah. Dia tersirat. Jadi, kenapa bila ada minyak dia mati? Bila ada minyak, dia tak dapat udara. Faham? Okey, kita tengok soal jawapan kita seterusnya. Kerana ikan dalam bikar B. Cikgu masih lagi guna ikan dalam bikar B. Sebab pemerhatian dia dalam bikar B. Tidak mendapat udara. Betul? Tidak mendapat udara. Sebab cikgu kata PM kita, inference kita kait dengan PM. PM adalah kehadiran udara. Kehadiran udara ada atau tiada kan? Kehadiran adalah bagi benda ada atau tiada. Jadi maksudnya dalam B ada udara ke tidak? Tidak ada udara? Tidak ada udara. Faham? Jadi kerana ikan dalam bikar B tidak mendapat udara untuk apa? Bernafas. Cikgu tak berbual bernafas tak apa. Tidak mendapat udara. Berbanding. Kalau tak berbual berbanding tadi betul salah? Salah. Sebab apa?
Sebab dia ada lebih daripada satu. Bila ada lebih daripada satu, kena ada berbanding. Berbanding ikan dalam bikar A. Faham? Banding ikan dalam bikar A, baru betul. Kenapa dah betul? Sebab dia kaitkan minyak tu dengan udara. Faham? Dia mati sebab ada minyak. Memang sebab ada minyak. Tapi sebab apa bila ada minyak dia mati? Sebab bila ada minyak dia tak dapat udara. Jadi terus kita tulis kerana ikan dalam bikar B tidak mendapat udara berbanding ikan dalam bikar A. Okey. Tengok lagi jawapan cikgu. Kerana ikan dalam bikar A mendapat udara berbanding ikan dalam bikar B. Betul salah? Kalau ikut betul kan? Tapi pemerhatian kita B dulu kan? Jadi inference kita kena B dulu. Faham? Tapi kalau pemerhatian kita A dulu, inference kita kena A dahulu. Ikut pemerhatian kita. Jelas? Faham? Boleh tak? Okey. Tapi kalau soalan tu tidak memerlukan pemerhatian tu kita tulis kat mana-mana ruang kosong, kita boleh tulis. Nak tulis B dulu boleh, nak tulis A dulu pun boleh. Faham? Tapi kalau soalan tu ada pemerhatian, awak kena ikut pemerhatian awak. Kalau buat pemerhatian B, inference kena B. Kalau pemerhatian awak A, inference awak kena A. Okey, jelas? Okey, seterusnya. Okey, sekarang contoh 2. Inference. Okey. Dia bagi stem soalan. Soalan tadi tak ada stem. Berdasarkan gambar rajah. Walaupun gambar rajah kita boleh cari PM, PB dan PML. Okey. Berdasarkan rajah di bawah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh Syakir. Dia menanam 2 pokok keembung. Nampak 2 pokok keembung dalam gambar rajah? Dengan menggunakan jenis tanah yang sama. Berarti kalau jenis tanah yang sama, berarti PML yang sama. Apa yang sama? Jenis tanah. Okey, kedua-dua pokok disiram setiap hari. Maksudnya, kuantiti air yang disiram sama, masa disiram sama. Okey, pokok P diletakkan dalam kotak hitam. Pokok Q diletakkan di bawah cahaya matahari. Tak sama di situ. Satu dalam kotak, satu di bawah cahaya matahari. Okey, bila tak sama, P apa? PM yang tak sama. Apa yang tak sama? Satu ada, satu tiada. Satu ada kotak hitam, satu tak ada kotak hitam. Kehadiran kotak hitam. Betul ke salah? Salah. Sebab bila ada kotak hitam, apa akan jadi? Dia tak dapat apa? Dia tak dapat cahaya matahari. Yang tu dapat cahaya matahari. Yang P tak dapat cahaya matahari. Yang Q dapat cahaya matahari. Jadi PM kita adalah kehadiran cahaya matahari. Jelas? Okey. PB kita. Apa akan terjadi selepas 2 minggu pada pokok tu? Yang ada dalam kotak hitam mesti akan mati kan? Yang dalam kotak Q akan hidup. Jadi PB kita adalah satu hidup, satu mati. Kita panggil apa? Jangka hayat tumbuhan. PML banyak tadi yang sama. Jenis tanah yang sama. Betul tak? Okey, lepas tu kuantiti air yang disiram. Tempoh masa penyiasatan, banyak tak boleh. Tapi cikgu tulis satu je. Okey, soalan dia kata tuliskan satu inference. Inference apa dia? Memberi sebab berdasarkan pemerhatian. Okey, jadi kita kena cari pemerhatian dulu. Macam mana cari pemerhatian? Rujuk kepada PB. PB kita jangka hayat. Kalau jangka hayat mesti satu hidup, satu mati. Faham? Faham? Didapati pokok P mati berbanding pokok Q. Tapi cikgu percaya mesti ramai yang jawab pokok P berada di dalam kotak hitam, pokok Q berada di bawah cahaya matahari. Salah. Ya? Tu bukan di awal. Tu bukan di akhir penyiasatan. Pemerhatian di akhir penyiasatan. Tu di awal penyiasatan. Lagi dia letak pokok P dalam kotak hitam, pokok Q di bawah cahaya matahari. Jelas? Okey. Jadi, didapati pokok P mati berbanding pokok Q. Faham? Tu pemerhatian. Okey, inference. Macam mana nak jawab inference? Tanya kenapa. Kenapa didapati pokok P mati berbanding pokok Q? Kenapa pokok P mati? Kerana apa dia mati? Kaitkan pula dengan PML.
inference PM, kehadiran cahaya matahari. Jadi kalau kita jawab macam ni boleh. Kerana pokok P diletak dalam kotak hitam. Betul atau salah? Salah lah. Kenapa? Sebab kita tak kaitkan dengan kehadiran cahaya matahari. Dan cikgu dah cakap tadi, inference tak nampak jelas. Dia tersirat. Dia bukan tersurat. Kotak hitam tu jelas nampak. Tapi inference dia tak boleh nampak. Faham? Okey, jadi jawapan dia salah. Satu salah. Kalau bubur berbanding pokok Q. Masih lagi salah walaupun bubur berbanding sebab fakta sains digunakan salah. Okey? Kalau cikgu jawab macam ni, kerana pokok P tidak dapat cahaya matahari yang cukup. Betul atau salah? Pokok P mati sebab tidak dapat cahaya matahari. Betul dah kalau kita kaitkan dengan PM. Kehadiran cahaya matahari. Maksudnya dia tidak dapat cahaya matahari, dia mati. Pokok akan mati kalau tidak dapat cahaya matahari kerana dia tak boleh buat fotosintesis. Okey. Masih lagi salah. Kenapa salah? Berbanding pokok Q. Betul atau salah? Barulah betul. Faham? Faham ke tidak? Jelas? Okey. Jadi, bila nak buat inference, kena tengok rujuk kepada PM, pemerhatian rujuk kepada PB. Tapi yang ni cikgu tak boleh nak buat ayat apa siapa di mana tu ya, sebab jangka hayat ni tak boleh nak guna paling ya. Jelas? Okey. Sekarang kita lihat contoh 3. Kita baca stem soalan dulu ya. Raja di bawah menunjukkan bilangan haiwan X yang tinggal selepas 5 bulan. Nyatakan satu inference tentang bilangan haiwan X yang tinggal berdasarkan maklumat dalam carta palang di bawah. Okey, dia suruh kita cari satu inference. Inference itu memberi sebab atau alasan. Ingat, apa saja sebab atau alasan asalkan logik tapi mesti berdasarkan fakta sains. Okey. Cuba kita lihat. Nak jawab inference, mesti tahu pemerhatian. Pemerhatian cikgu dah cakap itu hari. Kita boleh ambil yang paling banyak, yang paling sikit ataupun mengikut corak. Tak boleh ambil yang tengah. Okey. Kita ambil yang ni dulu ya. Bermula dengan PB, tambah apa, siapa, di mana, bila, tambah paling, cerita parameter PB. Ingat lagi tak masa penerangan cikgu dekat pemerhatian? Okey. Terus kita ambil bilangan haiwan X yang tinggal. Nampak tak cikgu jawab? Didapati. Kenapa cikgu guna didapati? Sebab pemerhatian lagi bagus kita guna didapati. Didapati bilangan haiwan X yang tinggal pada bulan Januari. Cikgu ambil Januari. Nampak? Cikgu ambil Januari. Januari dulu. Paling banyak. Nampak tak? Cikgu ambil yang paling banyak. Berbanding bulan yang lain. Faham? Okey. Yang kedua, cikgu boleh buat pemerhatian macam mana? Didapati bilangan haiwan X juga yang tinggal pada bulan Mei. Nampak tak tu Mei? Paling sedikit berbanding bulan yang lain. Awak jawab macam nombor 1 pun betul, macam nombor 2 pun betul. Tapi tak boleh bulan Februari, Mac, April. Kita tak boleh ambil yang tengah. Kita kena ambil paling banyak ataupun paling sedikit. Okey, nombor 3. Ikut corak. Didapati bilangan haiwan X yang tinggal berkurang. Nampak tak? Berkurang. Berkurang. Nampak tak? Daripada Januari tinggi, makin Februari rendah, Mac rendah, April rendah, Mei rendah. Jadi kita panggil ikut corak, ikut pola. Didapati bilangan haiwan X yang tinggal berkurang dari bulan Januari hingga bulan Mei. Maksudnya dari Januari hingga Mei dia berkurang. Jelas? Okey, jadi barulah kita boleh jawab inference. Okey, cikgu terangkan satu-satu. Nak jawab inference, bila jawapan pemerhatian 1 kita guna, bila kita jawab pemerhatian 2 macam mana nak jawab inference, bila kita jawab pemerhatian 3 macam mana nak jawab inference. Okey? Okey.
kita tengok pemerhatian 1. Kita nak jawab inference berdasarkan pemerhatian 1 yang kita buat tadi. Okey. Ingat tu, bagi alasan yang logik. Okey, pemerhatian 1 kita tadi, bilangan haiwan X yang tinggal pada bulan Januari paling banyak berbanding bulan yang lain. Jadi macam mana kita nak buat nak buat inference? Kita kena tanya kenapa. Kenapa bilangan haiwan X yang tinggal pada bulan Januari paling banyak? Jadi terus kita jawab kerana. Jangan jawab macam BM. BM dia jawab macam ni. Bilangan haiwan X yang tinggal pada Januari paling banyak berbanding bulan yang lain kerana. Tak nak macam tu. Tak nak ulang ayat macam BM. Sains terus kerana. Kerana pada bulan Januari haiwan X jadi macam mana? Okay, sebab apa tadi kita tanya? Kenapa bilangan haiwan X yang tinggal pada bulan Januari paling banyak? Jadi kerana pada bulan Januari haiwan X tidak diburu secara haram berbanding bulan yang lain. Sebab tu dia banyak, dia tidak diburu. Logik? Logik. Fakta sains juga ada berbanding kan? Okey. Kerana pada bulan Januari haiwan X mendapat sumber makanan yang mencukupi berbanding bulan yang lain. Bila dia dapat sumber makanan yang cukup, bilangan dia banyak. Betul? Okey. Yang ketiga, kerana apa? Kerana pada bulan Januari haiwan X membiak dengan banyak berbanding bulan yang lain. Dia membiak banyak sebab tu yang tinggal tu banyak haiwan kat situ. Betul? Okey. Lagi, kerana pada bulan Januari haiwan X tidak dimakan oleh haiwan yang lain. Tak ada haiwan lain yang makan dia berbanding bulan yang lain. Boleh? Okey, seterusnya, kerana pada bulan Januari haiwan X tidak bersaing untuk mendapatkan ruang berbanding bulan yang lain. Boleh? Tu maksudnya kita jawab berdasarkan Januari. Jadi sini pun kita kena kerana pada bulan Januari. Sama lah yang tadi, ikan dalam bikar B mati. Jadi kerana ikan dalam bikar B. Tak boleh kerana ikan dalam bikar A. Jadi pemerhatian kita yang ni kerana bilangan haiwan X yang tinggal pada bulan Januari. Jadi mesti kerana pada bulan Januari. Faham? Okey, kita tengok pula yang bulan Mei. Mesti kerana pada bulan Mei. Okey, seperti pemerhatian nombor 1 tadi, berdasarkan bulan Januari kan. Yang ni kita tengok berdasarkan bulan Mei. Sama juga sebab alasan yang logik. Okey. Pemerhatian dia tadi. Pemerhatian yang kedua. Bilangan haiwan X yang tinggal pada bulan Mei. Yang tadi pada bulan Januari. Tadi kita ambil yang paling banyak. Ni yang paling sedikit pula. Pada bulan Mei paling sedikit berbanding bulan yang lain. Jadi inference. Nak jawab inference kena tanya pemerhatian dulu. Kenapa bilangan haiwan X yang tinggal pada bulan Mei paling sedikit? Baru kita boleh jawab inference. Jadi mesti kerana haiwan X pada bulan Mei. Kerana pada bulan Mei haiwan X. Tadi kerana pada bulan Januari haiwan X. Sebab pemerhatian kita tadi bulan Januari. Faham? Kalau pemerhatian kita bulan Mei, inference kita bulan Mei. Kerana pada bulan Mei haiwan X diburu secara haram paling banyak berbanding bulan yang lain. Lagi, kerana pada bulan Mei haiwan X tidak mendapat sumber makanan yang mencukupi berbanding bulan yang lain. Bila sumber makanan tak cukup, dia pun sikit. Kalau yang tadi, tidak diburu secara haram, dia pun makin kurang. Okey, yang ketiga kita tengok, kerana bulan Mei haiwan X kurang membiak berbanding bulan yang lain. Dia kurang membiak, lepas tu dia sikit. Okey. Seterusnya, kerana pada bulan Mei haiwan X paling banyak dimakan oleh haiwan yang lain berbanding bulan yang lain. Sebab tu dia sikit sebab dimakan oleh haiwan yang lain. Logik? Logik. Masih lagi boleh jadi boleh ubah. Okey, seterusnya, kerana pada bulan Mei haiwan X paling banyak bersaing untuk mendapatkan ruang berbanding bulan yang lain. Berebut nak dapat ruang, kalah tak dapat, lari. Jadi maksudnya, logik tak?
logik. Jadi itulah. Jadi cara nak jawab inference, pemerhatian kita bulan Mei, buat bulan Mei. Pemerhatian bulan Januari, buat bulan Januari. Jelas? Macam ikan tadi juga. Kita buat pemerhatian dalam bika B, inference dalam bika B. Pemerhatian kita buat bika A, inference kita dalam bika A. Faham? Jelas? Okey. Seperti pemerhatian pada bulan Januari dan bulan Mei, sama juga dengan yang ni. Yang ni pemerhatian dia bulan Januari hingga Mei, mengikut corak. Okey, jadi inference dia pun mengikut corak. Kalau yang tadi pemerhatian bulan Januari, inference tentang bulan Januari. Pemerhatian tentang bulan Mei, inference tentang bulan Mei. Tapi yang tu kena ada perbandingan sebab Januari banding. Okey, tapi yang ni kalau ada corak tak perlu ada perbandingan. Okey, cuba tengok. Dia sama juga sebab iaitu memberi alasan yang logik. Mesti tahu. Okey, pemerhatian. Okey, pemerhatian kita tadi apa? Bilangan haiwan X yang tinggal berkurang dari bulan Januari hingga bulan Mei. Daripada Januari hingga Mei. Okey, dia nak inference. Kita tanya kenapa. Baru kita boleh jawab inference. Kenapa bilangan haiwan X yang tinggal berkurang dari bulan Januari hingga Mei? Okey, jadi kerana pada bulan Januari hingga Mei, haiwan X, kalau tadi kerana pada bulan Januari haiwan X. Kerana pada bulan Mei haiwan X. Tapi yang ni Januari hingga Mei. Jadi kerana pada bulan Januari hingga Mei, haiwan X yang diburu secara haram semakin bertambah. Kenapa kita kata semakin bertambah? Sebab haiwan yang tinggal makin kurang, jadi haiwan yang diburu makin bertambah. Okey. Okey, yang kedua, kerana pada bulan Januari hingga Mei haiwan X kekurangan sumber makanan yang bertambah, yang semakin teruk. Maksudnya kekurangan makanan bertambah teruk, jadi bilangan haiwan pun berkurang. Okey. Lagi pada yang ketiga pula, kerana pada bulan Januari hingga Mei haiwan X semakin kurang membiak. Semakin, yang tadi kita buat bulan Mei, dia kurang membiak ni. Semakin kurang membiak. Sebab daripada Januari dia membiak. Makin sikit, makin sikit, makin sikit, makin sikit membiak. Okey? Jadi kerana pada bulan Januari hingga Mei, haiwan X semakin kurang membiak. Tadi kita buat bulan Mei. Kerana bulan Mei, haiwan X kurang membiak, bukan semakin kurang. Kalau bulan Januari tadi kita buat kerana bulan Januari haiwan X yang tinggal banyak sebab apa? Kerana dia membiak dengan banyak. Yang bulan Mei kurang membiak, tapi yang daripada Januari hingga Mei kurang membiak. Faham? Okey, seterusnya, kerana pada bulan Januari hingga Mei haiwan X semakin banyak dimakan oleh haiwan lain. Semakin banyak dimakan oleh haiwan lain. Sebab tu yang tinggal sedikit. Okey, seterusnya, kerana pada bulan Januari hingga Mei, haiwan X semakin banyak bersaing nak mendapatkan ruang. Semakin banyak. Nampak tak ayat di sini? Yang tadi, kerana pada bulan Mei, haiwan X banyak bersaing. Tak ada semakin banyak. Banyak bersaing untuk mendapatkan ruang. Tapi yang ni semakin banyak bersaing nak mendapatkan ruang. Sama juga yang dimakan oleh haiwan yang lain. Kalau yang tadi kerana pada bulan Mei haiwan X banyak dimakan oleh haiwan lain. Tapi yang ni semakin banyak dimakan oleh haiwan lain. Sebab dia daripada Januari hingga Mei. Dia kena ada corak dia kat situ. Jelas? Okey. Kalau jelas, cikgu rasa ini adalah contoh-contoh di antara contoh-contoh menjawab inference. Jadi, selepas ini cikgu akan bagi latihan dan meminta kamu menjawab inference. Ingat, nak jawab inference kena ada pemerhatian. Kena tahu pemerhatian dan tanya pemerhatian kenapa. Barulah inference kamu tu betul. Okey? Jelas? Inference asalkan logik. Okey. Sekian. Terima kasih.